nak bercakap tentang aku, kata Aisyah. Dalam Al-Quran pula, dengan wahyu yang akan dibaca. Ubay ibn Ka'ab berpesan kepada muridnya, Ya Hana, taqarrab ila Allah. Wahai orang yang aku sayang, orang yang ni, yang berbahagia, dekatkanlah diri kamu kepada Allah. Dan kamu tidak akan mampu mendekatkan diri kamu kepada Allah dengan sesuatu yang lebih dia cintai daripada apa yang keluar daripadanya sendiri, iaitulah Al-Quran. Dia pesan kepada murid dia baca Quran, rajin baca Quran. Kenapa? Kerana inilah yang paling ibadat yang Tuhan suka. Sebab Quran ni keluar daripada Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang bercakap. So itu adalah ijma' daripada Malik ibn Dinar telah meriwayatkan. Dia kata, aku berjumpa 70 orang sahabat, semuanya mengatakan selain daripada Allah makhluk, kecuali Al-Quran dia kalam Allah. Kerana apa yang kita nampak ada dalam alam ini semuanya makhluk. Apa yang kita dengar dalam alam ini makhluk belaka. Suara manusia, suara burung, kecuali satu ya, Al-Quran yang kita baca, yang kita dengar, yang kita tengok tu, itu adalah kalam Allah. Walaupun ulama ahli sunnah bersepakat dakwat, kertas, itu makhluk lah. Tapi yang dimaksudkan isi kandungan, seperti kata Ummu Salamah, ma baina dafataini kalam Allah. Di antara dua lembaran mushaf itu kalam Allah. Macam kita duk baca sekarang ni, akidah Imam Al-Bukhari. Tetapi kertas dakwat Imam Bukhari punya. Tak lah kan? Tapi kalam yang tertulis dalam kertas kita ini, yang ditulis dengan dakwat kita ini, yang dibaca dengan suara saya ini, suara-suara saya lah, mulut-mulut saya, lisan-lisan saya, gigi-gigi saya, tekak-tekak saya. Tetapi yang keluar daripada saya ini, bila saya baca wa annal Qur'ana kalamullahi ghairu makhluqin liqaulihi, ini perkataan Imam Bukhari. Kita baca hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Suara-suara kita, lidah-lidah kita, mulut-mulut kita. Tetapi yang kita baca itu bukan perkataan kita, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah menjadikan bila kita sebut perkataan Nabi, kita jadi Nabi. Tidak juga menjadikan bila kita sebut perkataan Imam Bukhari, kita menjelma jadi Imam Bukhari. Yang menjadi iskal pada ahli kalam, dia kata, kalau kita dah sebut perkataan Tuhan, macam mana Tuhan masuk dalam kita? Dia kata, la ilaha illallah. Masalah lah kalau hang fikir macam itu. Kan? Dengan logik akal mana engkau kata macam itu? Siapa manusia mana dalam dunia ni yang faham lagu tu? Tak ada. Engkau seorang saja yang miring, yang otak dah sengit. Kan? Ahli kalam memanglah dia jununun lahu funun. Kan? Junun murakkab, gila murakkab. Tak, kita ada jahil murakkab. Jahil, bodoh tapi tak sedap. Tapi kalau ahli falsafah ni dia lebih lagi. Dia gila tapi tak sedap kata dia gila. Kan? Ada lebih orang lebih gila daripada orang yang tak yakin dia tu wujud ke tidak. Betul tak? Kan? Ahli falsafah dia kalau nak fikir, dia kata benda pertama kita kena fikir ialah kita ni wujud ke tak wujud. Kalau kita dah boleh buktikan kita wujud, barulah kita boleh bincang benda lain. Habaq dia kalau itu tak apa, tunggulah. Aku rasa hang tak wujud kot. Kan? Perbincangan falsafah mereka ini terlalu, dikatakan punca akidah ini masuk ialah syubhat daripada orang Nasrani. Bila orang Nasrani berhujah dengan segolongan ahli kalam, dia kata, apa pendapat kamu tentang Isa? Kalau kamu kata Isa makhluk, Allah Ta'ala mengatakan Isa kalimahnya. Kalimatullah. Kalimatun minallah. Dan wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, Nabi kata. Dan kalau kamu kata Isa, dan kalau macam itu, kalau Isa adalah makhluk dan dia kalimah Allah makhluk. Quran makhluk. Kalau Quran bukan makhluk, kalimah Allah bukan makhluk, maka Isa bukan makhluk. Syubhat dia bagi. Ini golongan ahli kalam tak erti nak jawab.
Maka mereka nak lari daripada syubhat ni, mereka kata Quran makhluk. Tanpa mereka menyedari, apabila mereka mengatakan Quran makhluk, akan menjebakkan ke dalam bid'ah yang lebih dahsyat lagi. Menyebabkan terpaksa kita mengatakan semua sifat Tuhan ni makhluk lah. Kerana yang dimaksudkan dengan Isa itu kalimah daripada Allah, ialah dia diciptakan dengan kalimah kun. Seperti mana kata Imam Ahmad dalam Ar-Raddu 'ala Al-Jahmiyati waz-Zanadiqah. Yang dimaksudkan Isa itu ialah kalimatun min Allah, kalimah daripada Allah, ialah dia diciptakan dengan kun. Seperti mana makhluk lain, bukan Tuhan. Bukan seperti akidah golongan Nasrani yang mendakwa kalimah kun itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. The word become blood and flesh. Bukan itu. Kerana Tuhan tidak berubah dari satu kejadian ke satu kejadian. Ta'ala Allahu an qawlihim 'uluwan kabira. Tapi yang dimaksudkan itu, Isa dicipta dengan kalimah kun. Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya perumpamaan kejadian Isa itu seperti penciptaan Adam. Allah jadikan Adam daripada tanah, kemudian Allah kata jadilah, maka Adam pun jadi. Sama Tuhan kata. Tidak ada bezanya. Seperti mana Adam tidak ada mak bapak, Tuhan tempa bentuk dia dengan tanah, Tuhan kata jadi, hidup dia. Demikian juga Isa, walaupun tak ada bapa, Tuhan jadikan daripada mak. Tuhan kata jadi. Nak bandingkan Isa dengan Adam, Adam lebih takjub lagi, lebih magic lagi, lebih misteri lagi kejadiannya. Kan? Daripada Isa. Dan bukanlah Isa yang pertama Tuhan ciptakan tanpa pasangan. Nabi Adam diciptakan tanpa mak bapak. Isterinya Hawa diciptakan daripada rusuk Adam tanpa ibu. Unta Nabi Saleh keluar daripada batu. Dan anak unta Nabi Saleh keluar daripada unta betina, tak ada unta jantan. Kan? Tongkat Nabi Musa jadi ular. Kan? So kalau nak kira mukjizat Allah Ta'ala, Isa bukanlah yang pertama. Dan bukanlah benda yang terlalu pelik sangat bagi Allah Ta'ala. Sehingga kamu sampai nak kata Isa ni anak Tuhan. Kalau Isa anak Tuhan, kenapa tak kata Adam pun anak Tuhan sekali? Kenapa tak kata unta Nabi Saleh pun anak Tuhan juga? Kan? Kalau nak kira lagu tu lah. Jadi maknanya, syubhat itu sebenarnya tidaklah begitu rumit untuk dijawab kerana Quran dah terangkan. Tetapi bila mereka cuba nak fikir dengan akal mereka sendiri tanpa berpandu kepada Al-Quran, mereka memberi jawapan yang sesat dan silap. Jadi sebab itulah bila ditanya kepada orang Nasrani kemudiannya, bagaimana akidah kamu kepada Isa? Dia kata macam akidah golongan yang kamu panggil Ahli Sunnah, yakni Asy'ariyah, terhadap Al-Quran. Kerana Asy'ariyah kata Quran yang kita baca ini makhluk. Jelmaan daripada kalamullah. Ibarat. Jadi macam mana kalamullah menjelma menjadi Isa di sisi Nasrani, dia kata macam itulah juga. Hampa punya orang Asy'ariyah kata kalamullah menjelma menjadi huruf dalam mushaf. Dan huruf itu makhluk. Kan? Jadi akidah ini batil. Dan Ahli Sunnah wal Jamaah telah berijma', ulama Ahli Sunnah ijma', tidak ada khilaf dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Al-Lalikai ini sendiri. Al-Lalikai telah membawakan sejumlah 550 orang ulama salaf yang mengisbatkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dan sesiapa yang mengatakan ia makhluk maka ia adalah kafir. Ijma' Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan ma'ruf, masyhur peristiwa Imam Ahmad Ibn Hanbal dan ulama-ulama Ahli Sunnah lain yang berhadapan dengan golongan ahli kalam daripada Jahmiyah dan Mu'tazilah. Masa zaman Al-Ma'mun itu dia bukan Mu'tazilah saja. Ada di kalangan mereka yang saki baki ataupun firqah-firqah penghujung bagi
pengikut Jaham bin Safwan sendiri diikuti oleh, sebab Mu'tazilah sendiri, Wasil bin Atha' dengan Amr bin Ubaid tidak pernah kata Quran ni makhluk. Seperti Imam Ibn Qayyim sebut dalam Nuniyah, Wasil bin Atha' sendiri tak pernah kata Quran makhluk. Tetapi pengikut mereka kemudiannya setelah Ahmad bin Abi Du'ad berguru dengan Bishr al-Marisi dan sebagainya, dia mengambil akidah Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, ta'ala Allahu an qawlihim uluwan kabira.